InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi program kita. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung tajuk New World War III. World War III, peperangan dunia yang ketiga, dan juga ancaman kepada negara kita, ke Malaysia, kepada kita jugalah. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk ancaman, kita akan melihat tentang World War III. Yang pertama sekali, kita ingin menyatakan di sini Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita mulakan dulu dengan kita mentajridkan iman kita. Sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah. Kita mohon ampun atas segala syirik kepada Allah. Kita mohon Allah SWT menghapuskan syirik kita. Dan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Kita minta Allah menghapuskan, ya Allah, syirik-syirik kita, yang kita tahu atau yang kita tak tahu, yang kita tak perasan. Dan juga kita minta Allah meningkatkan lagi amalan kita, iman, Islam, ihsan, dan takwa kita, untuk kita membina kekuatan ummah yang pada hari ini dalam keadaan lesu. Dan alhamdulillah, sebahagian yang daripada yang lesu itu sedang membina kekuatan, alhamdulillah. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengalahkan segala bala tentera iblis, termasuklah Al-Masih Dajjal yang akan keluar dalam masa yang terdekat. Dan insya-Allah sama-sama kita minta kepada Allah supaya menerima amalan kita sebagai kita katakan ibadah, ubudiyah kepada Dia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sadaqallahul azim, suratul Baqarah ayat 217. Wa la yazalun, dan mereka tidak akan berhenti-henti, yuqatilunakum, memerangi kamu, hatta, sehinggalah, yaruddukum an dinikum, sehinggalah kamu berpatah balik atau kamu murtad daripada agama kamu, in istata'u, sekiranya mereka mampu. Jadi Allah menggambarkan kepada kita dalam suratul Baqarah bahawa mereka sentiasa memerangi umat Islam, orang beriman, supaya orang beriman itu keluar sesat daripada jalan yang benar. Jadi tujuan peperangan yang dilancarkan oleh mereka yang memusuhi Islam bukan nak kuasai dia punya negaranya, bukan nak menjajah negara, bukan nak menguasai emasnya, bukan nak merampas dari sudut kuasanya. Itu semua bukanlah tujuan utama. Walaupun benda itu dilakukan, emas negara kita dirampas oleh British,
Emas negara kita dirampas oleh Jepun. Emas negara kita dirampas oleh penjajah-penjajah baru, orang-orang politik yang khianat. Jadi kita lihat mereka menjajah, merampas sumber-sumber kita kata negara ini. Bukan itu tujuan utama. Tujuan utamanya Allah sebut apa? Hatta yaruddukum an dinikum. Hatta sehinggalah kamu patah balik, kamu murtad, kamu sesat, kamu keluar daripada agama kamu. Ini tujuannya. Dan pada hari ini saya ingin menyatakan juga apa yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 20. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinah yas'a qala ya Musa innal mala'u ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Sadaqallahul azim. Dan datanglah seorang laki-laki daripada hujung bandar Aqsal Madinah, yas'a dengan keadaan berlari-lari, dalam keadaan bersegera. Qala ya Musa, wahai Musa, inna mala'ul ya'tamiruna bik. Sesungguhnya pegawai-pegawai Fir'aun, pegawai-pegawai pemerintah negara itu sedang merancang, mengadakan pakatan terhadap kamu liyaqatuluka, mereka mahu membunuh kamu. Fakhruj inni laka minan nasihin, maka keluarlah kamu daripada sini, selamatkanlah diri kamu daripada perancangan-perancangan jahat mereka. Sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi nasihat yang ikhlas kepada kamu. Tuan-tuan, malam ni saya nak sambung nasihat saya. Nasihat saya supaya kita memahami hakikat realiti waqi' yang ada pada hari ini. Apakah waqi' yang ada pada hari ini? Saya pernah ceritakan, jelaskan sebelum ini kronologi bagaimana mereka merancang perancangan-perancangan jahat itu, dan kita telah pun menceritakan bagaimana mereka telah pun memulakan World War III. World War III ini bukan teori, tetapi dia merupakan satu yang telah menjadi realiti. Saya akan ceritakan sedikit sebanyak dia punya fasa-fasa dia. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Ta'ala, the essence of World War III. Saya cakap yang orang putih sikit-sikit. Saya punya nota ni pun dalam bahasa Inggeris sebenarnya, dan juga Inggeris dan campur Melayu sikit-sikit lah, campur Arab sikit-sikit. Jadi the essence of World War III, sebab ada orang minta kat saya sebenarnya supaya cakap bahasa Inggeris. Sebab yang tengok ni satu dunia rupanya, saya pun tak tahu. Jadi mereka ni ada orang yang tolong translate. Jadi saya pun tolonglah juga cakap Inggeris sikit-sikit. The essence of World War III, kan, hakikat peperangan dunia ketiga ini will not be between countries. Bukan lagi di antara negara-negara or blocks of countries ataupun pakatan negara-negara, but between two different culture. Jadi perang dunia ketiga bukan lagi antara negara-negara, bukan lagi antara pakatan, contohnya NATO, tentera-tentera Amerika, tentera-tentera bersekutu daripada North Atlantic, military, ataupun lawan dengan Rusia, lawan dengan China, bukan. Tetapi adalah antara two different culture yang dibina oleh iblis, iaitu yang pertama sekali al-Islam, culture, budaya umat Islam, orang yang beriman. Dan yang kedua ialah ghairal Islam, mereka yang mengikut arus, mereka yang bersama dengan iblis. Ni dua bentuk, kan, budaya yang ada di atas muka bumi ini, yang merupakan hakikatnya sebagaimana yang Allah gambarkan al-haq dan batil. Al-haq dan batil. Famaza ba'dal haq illa dhalal. Allah firman apa? Dan selain, tidak ada yang lain daripada benar itu melainkan batil, yang sesat. Jadi sebut kat sini, yang sesat, yang tidak diterima, yang batil itu adalah realiti yang dibina oleh iblis dan tenteranya. Jadi peperangan ini adalah peperangan antara al-haq dan batil. Ini hakikat peperangan dunia ketiga. Dia bukan lagi sebagai teori, dia bukan lagi sebagai pandangan-pandangan, tetapi dia merupakan sebagai satu yang realiti, yang telah menjadi kenyataan kepada kita pada hari ini. Dan inilah merupakan rahsia yang paling besar yang disembunyikan oleh bala tentera iblis, yang diketuai oleh ketuanya itu Al-Masih Dajjal. Jadi yang mereka sembunyikan apa? Yang mereka sembunyikan itu ialah mereka tak beritahu siapa musuh dunia. Dia tak beritahu. Dia tak sebut musuh dunia ini Islam. Dia tak sebut musuh dunia ini adalah merupakan orang beriman.
Dia tak sebut begitu. Walaupun sebenarnya mereka lah yang menjadi musuh kepada al-haq, itu kebenaran. Dan Allah gambarkan dalam suratul Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu mereka yang memusuhi dengan sekeras-keras permusuhan, asyaddan nas, iaitu mereka yang memusuhi dengan sekeras-keras permusuhan kepada orang-orang yang beriman, iaitu al-yahud wallazina asyraku, dan mereka yang mensyirikkan Allah, mereka yang bersifat Zionis dan mereka yang mensyirikkan Allah. Maknanya ghairal Islam. Ghairal Islam. Al-Yahud ni dia boleh jadi juga ahli kitab, boleh jadi juga orang yang telah menerima kitab daripada Musa, ataupun dia kata ajaran Yahudi. Boleh juga digambarkan Bani Israel, atau boleh juga digambarkan sebagai orang Kristian, Nasara. Begitu juga wallazina asyrakun, iaitu mereka yang mensyirikkan Allah. Jadi Allah gambarkan dalam suratul Maidah ini bagaimana sebenarnya hakikat orang yang memerangi, memusuhi umat Islam ialah ghairal Islam. Kecuali mereka yang masih lagi hatinya tidak ada permusuhan dengan umat Islam. Jadi sebenarnya yang tak musuh tu takkan perang. Kita duduk dengan jiran kita kat Malaysia ni baik je, tak pernah kita terfikir nak kacau orang Cina, orang India, tak pernah kita terfikir nak rampas kedai dia, tak pernah terfikir nak tipu dia. Dia tipu kita mungkin, kita nak tipu dia tak pernah. Tapi orang yang memusuhi Islam, tak kiralah bangsa apa, hatta bangsa Melayu sendiri pun yang memusuhi Islam, mereka itulah yang sebenarnya digambarkan sebagai yang memerangi umat Islam. Jadi mereka yang memusuhi Islam inilah sebenarnya yang menimbulkan peperangan yang kita gambarkan sebagai World War I, World War II dan World War III sekarang. Dan malahan sekarang ni dia akan menuju pada puncak, saya akan sebut fasa-fasa peperangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, inilah rahsia yang paling besar yang disembunyikan oleh mereka sehingga menyebabkan orang Islam itu terpedaya. Orang Islam tu ingat ini kawan, ini baik, ini okey, tak apa, padahal dia merupakan musuh kepada dia. Musuh kepada umat Islam. Jadi sebab itulah apa pun misi dan tindakan yang dilakukan oleh bala tentera iblis itu, kan siasah politiknya jelas, siasah peperangan al-haq, peperangan jelas, iaitu musuh sebenarnya ialah al-Islam, al-haq. Kita yang tak jelas siapa musuh kita, kita tak tahu pun musuh kita. Kita ingat musuh kita Putin ke, musuh kita Amerika ke, musuh kita Israel ke, kita ingat musuh kita adalah China ke. Setengah orang kata China musuh kita, semua kita kata musuh, macam-macam musuh banyak. Sebenarnya mereka itu adalah al-kufur, millatu wahidah, kekufuran yang memusuhi Islam, yang memusuhi Allah, itulah musuh Islam. Dialah yang mengisytiharkan perang, al-haq wal batil. Jadi ini kita kena faham. Kalau konsep ni kita tak faham, kita ingat Rusia, kita ingat Ukraine berperang sama diri dia. Jadi sebenarnya inilah rahsia yang disembunyikan oleh mereka, yang kebanyakan majoriti manusia tak nampak. Sehingga akhirnya umat Islam kita, termasuk para alim ulama yang belajar dalam universiti mereka, silibus mereka, guru-guru orientalis mereka yang belajar dengan mereka, menyatakan bahawa musuh kita adalah teroris pengganas. Musuh kita adalah orang-orang yang jahat-jahat, mencuri, yang merompak tu musuh kita, jenayah. Musuh kita lah dadah, maka dia pun cakap musuh kita dadah. Musuh kita adalah rasuah, maka kita kena perang rasuah. Padahal yang memerangi rasuah itu, dia sendiri pun mengambil rasuah. Sebab tu kita ada masalah dalam politik pada hari ini. Kenapa? Kerana orang politik, dia bukan mahu mempertahankan dia punya bangsanya, dia punya agamanya, dia punya negaranya. Saya sebut bangsa sebab bangsa dia atas nama bangsa tadi. Bukan nak pertahankan rakyat, dia nak pertahankan kocik dia, perut dia. Selagi ahli politik melihat kociknya, perutnya, maka selagi itulah mereka akan memusuhi rakyat. Walaupun di depan dengan lakonan-lakonan yang hebat, nampak macam tolong rakyat, bantu rakyat. Bila ada banjir, nampak dialah yang ke depan. Sebenarnya NGO banyak ke depan dah. NGO yang mula-mula. Lepas tu yang ambil gambar, dia yang ambil gambar dulu.
Kan, kalau dia datang lambat pun tak apa, biar kita lambat tak apa, orang selesaikan, lepas dah selesai kita datang ambil gambar je. Datang ambil gambar je. Kenapa? Nak tunjukkan kami prihatin pada rakyat. Padahal tujuan dia mengambil kan kepimpinan negara untuk memenuhkan perut dia dan poket dia. Itu tujuan dia. Ini kita nampak, bukan kita kata kita tak tahu, kita tahu. Cuma kita rasa macam dah seolah-olah dah tak boleh buat apa dah, tak apalah, biarlah dia. Parti A, parti B, parti C, parti D, biarlah mereka, kita ikut je lah. Setengah-setengah pula dah putus asa terus, tak mau sentuh pun, tak mau cakap pun, tak mau tegur pun. Tegur ni kan, satu yang dia kata buang masa, betul lah. Kita kata buang masa dari satu sudut sebab dia takkan dengar cakap kita. Tapi menegur itu sebahagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Maka melihat kamu kemungkaran, kemaksiatan, benda yang tak betul, rosak, maka kamu kena cegah dengan tangan. Ada kuasa cegah, ada tangan, boleh buat, tetapi tak mampu dengan nasihat, dengan lisan. Jadi rupa-rupanya bercakap menegur mereka ni sebahagian daripada amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ada pula di kalangan kita tak payahlah, biarlah kita diam je. Sedangkan kita mampu bercakap. Tak mampu bercakap, tak mampu kita nak melaksanakan dengan tangan, baru kita dengan hati kita. Kita benci, tak reda. Hari ni kita tak reda, tapi kita sokong dia. Kita undi dia, tak apalah, biarlah dia ambil harta negara, biarlah dia meranapkan negara, biarlah dia mengkhianati negara, tapi kita nak undi jangan sampai orang Cina, musuh kita jadi orang Cina pula. Musuh kita jadi orang lain pula, bukan lagi orang yang memusuhi Islam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-batil. Kita tak nampak kebatilan, kita nampak orang, sedangkan orang-orang itu semuanya batil belaka. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, kita kena faham bagaimana Allah telah mendefinisikan perkara ini secara jelas, al-haq wal batil. Al-Islam ghairal Islam. Famaza ba'dal haq illa ad-dhalal. Selain daripada al-haq adalah batil, adalah sesat. Jadi kita nak kata ini peperangan kat situ sebenarnya. Bukan peperangan antara negara-negara lagi, bukan. Sebab itulah kita melihat pada hari ini tidak ada siasah politik kepartian yang benar-benar membina kekuatan kecuali ada kepentingan-kepentingan mereka. Kerana mereka tak jelas musuh dia siapa. Orang PAS dulu orang PAS kata musuh dia UMNO. Orang UMNO dulu kata musuhnya PAS. Sekarang ni dah ada boleh nak mufakat nasional, itu pun dah nak pecah pula. Kan? Sekarang ni pula orang UMNO kata musuh dia DAP. Yang ni musuh dia perikatan pula. Jadi dia macam itu, dia tak jelas. Siapa sebenarnya musuh kita ni? Siapa yang memerangi kita? Yang memerangi kita adalah al-batil. Iaitu mereka yang bersama dengan perancangan iblis yang memang telah berikrar mahu menghancurkan umat Muhammad SAW dan juga menghancurkan manusia. Dan sebab itulah kita melihat penindasan penganut Buddha. Contohnya di Tibet, kita dengar orang Tibet kena oleh orang-orang oleh Israel, pembunuh beramai-ramai, penduduk Tamil. Di Sri Lanka, kita nampak atas nama keganasan Amerika, pembunuhan orang-orang Serbia atas dasar tentera NATO. Banyak macam-macam kita dengar, orang ni kena, orang tu, orang kena, bangsa lain. Tapi sebenarnya di seluruh dunia hanya satu saja umat yang ditindas, walaupun dia mempunyai 1.7, 1.8 bilion penganutnya, iaitu umat Islam. Kita tengok pembunuhan, massacre, pembunuhan beramai-ramai. Kita tengok di mana-mana, peperangan demi peperangan, tengok mana-mana. Tetapi satu je umat yang kena sebenarnya. Satu je umat yang kena, yang betul-betul dihabiskan dengan sebenar-benarnya, iaitu umat Islam. Kita tengok hari ini contoh pelarian yang terbesar di dunia. Siapa pelarian yang terbesar di dunia? Umat mana yang menjadi pelarian perang yang terbesar di dunia? Umat Islam. Pembunuhan yang terbesar di dunia, di Bosnia, di Yaman, di Chechnya, dan di bagai-bagai tempat lagi, di Syria. Pembunuhan terbesar umat Islam, penangkapan terbesar, kezaliman terbesar
yang berlaku di Iraq contohnya, umat Islam, penjara yang terbesar, dan hidup segan mati tak mau. Di Gaza contohnya, umat Islam juga. Semua dari sudut pelariannya, penangkapannya, penyiksaannya, pembunuhannya, penjaranya, yang terbesar adalah umat Islam. Umat Islam sebenarnya yang diserang. Inilah hakikat pertembungan al-haq dan batil. Pernah kita dengar satu bangsa lain yang diserang hebat sebagaimana umat Islam diserang? Ini hakikat peperangan dunia ketiga yang kita kena faham. Oleh itu sekiranya kita umat Islam, kita bersama gerakan Islam, kita bersama pertubuhan Islam, maka kalau kita benar-benar menghayati dengan ikhlas perkara tersebut, kitalah yang akan menjadi sasaran yang bakal menanti kita daripada peperangan dunia ketiga. Maka sebab itulah rahsia ini adalah merupakan satu rahsia yang disembunyikan oleh sistem jahiliyah syaitan di Mulkan Jabariyah ini, di fasa yang keempat, iaitu Mulkan Jabariyah ini, mereka sembunyikan yang ini. Diingat seolah-olahnya yang berperang tu semuanya orang pengganas. Ni ISIS, ni IS, ni Daesh. Ini pengganas daripada Island. Ini pengganas daripada Yaman. Ini orang Syiah. Kalau di Middle East, Syiah dan Sunni. Orang Sunni Syiah berperang. Itu orang Syiah di sana, bukan orang Syiah di sini. Orang Syiah di sini baik, orang Sunni di sini baik. Sebab tu mereka nak cuba gaduhkan Syiah dan Sunni di Nusantara, tak berjaya. Tak berjaya mereka nak gaduhkan. Mereka nak pecah-pecahkan macam mana mereka buat di Iraq. Macam mana mereka buat di Syria, macam mana mereka buat di Yaman. Berlaku perkara-perkara tersebut. Mereka laga-lagakan umat Islam. Tetapi kita lihat bagaimana inilah sebenarnya musuh mereka yang terbesar yang sebenarnya, iaitu mereka memusuhi Islam dan mereka mahu menghapuskan umat Islam. Kerana Islamlah satu-satunya al-haq, kebenaran, ajaran yang telah menghalang tujuan mereka untuk menjadi malaikat-malaikat di atas muka bumi ini. Menjadi orang yang baik, orang yang terkenal di atas muka bumi ini. Segala perancangan mereka, segala perbelanjaan mereka, segala operasi mereka, hakikatnya mereka mahu memerangi Islam. Ini kita kena faham, perang dunia ketiga ini dia. Jadi kalau kita mahu bersama Islam, kita mahu bersama iman, kita mahu bersama dengan gerakan Islam yang hakiki, yang sahih, yang benar, maka hendaklah kita faham musuh sedang merancang untuk menangkap, membunuh, menzalimi, merampas semua yang ada pada umat Islam pada hari ini. Dan inilah yang akan menyebabkan umat Islam akhirnya bangkit menuju kepada tajdid. Tajdid yang baru, iaitu kebangkitan yang baru, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dikatakan aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'asu ila hadhil ummah, innallaha yab'asu ila hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atas sanah man yujaddidu laha dinaha, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan ke atas umat ini ala ra'si kulli mi'atas sanah, iaitu di atas setiap permulaan daripada 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan, yang akan menghidupkan semula Islam, akan menghidupkan semula agamanya. Agamanya. Jadi begitulah kita lihat sebenarnya hakikat peperangan dunia ketiga yang sedang berlaku pada hari ini sebenarnya adalah merupakan satu hakikat yang besar. Betapa gerunnya mereka, betapa takutnya mereka, betapa gerunnya mereka terhadap umat Islam, terhadap Islam, walaupun mereka telah menguasai kekayaan, mereka telah menguasai tentera, mereka telah menguasai hampir keseluruh kekuatan yang ada di atas muka bumi ini, tetapi mereka masih takut dengan Islam dan masih takut dengan umat Islam. Sebab itulah mereka mahu menghapuskan umat Islam dengan sehapus-hapusnya.
Dan inilah rahsia yang disimpan di dalam pemikiran, di dalam hati, pegangan, di dalam tulisan-tulisan mereka yang telah mengaku bahawa Tuhan mereka adalah Lucifer, iaitu iblis. Inilah perkara yang perlu kita faham secara jelas. Sebab itulah bentuk-bentuk peperangan pada hari ini bukan lagi peperangan Singapura lawan Malaysia, Jepun lawan Amerika, Jerman lawan British, bukan lagi dah begitu. Kita nampak Ukraine lawan Rusia, ini pun berlakonnya. Berlakon saja. Kalau betul peperangan, dia hanya nak menghapuskan umat Islam yang ada di beberapa tempat yang berkenaan. Sebab itulah bentuk-bentuk peperangan dunia ketiga ialah bentuk-bentuk bagaimana mahu survival, contohnya. Macam mana kita nak melangsungkan kehidupan kita. Ada kesusahan, ada kepayahan, ada penindasan, ada dikejar sana sini. Umat Islam, para duat akan dikejar, ditangkap, para ulama akan dibunuh. Pemimpin Islam akan dizalimi. Akan dibendung, dikongkong. Ini bentuk-bentuk peperangan pada hari ini. Bagaimana nak survival, bagaimana nak survive, bagaimana nak meneruskan kehidupan kita dengan sumber-sumber yang mereka catu. Mereka catu makanan kita, mereka catu sumber-sumber tenaga. Mereka catu semua, mereka kontrol semua. Life sustainability disebut, sustainability development, kelestarian pembangunan, macam mana nak menjaga ini, menjaga itu, sebagainya. Ini adalah antara bentuk-bentuk peperangan. Mungkin satu hari akan sampai peringkat peperangan air, water. Mungkin juga peperangan-peperangan yang lain seperti environment, atas nama environment, atas nama alam sekitar. Menjaga alam sekitar, kita kena perang mereka yang tak jaga alam sekitar. Kita atas nama kesihatan, kita kena perang mereka yang tidak mahu mengikut SOP kesihatan, contoh. Maka peperangan akhir zaman bukan lagi peperangan negara-negara, tapi peperangan antara mereka yang bergelar mukmin, yang dipelihara oleh Allah iman mereka dengan mereka yang memusuhi orang Islam. Ini hakikat dia. Sebab tu kita melihat hari ini, kalau kita ingat peperangan demi peperangan itu, macam mana yang berlaku di Yaman, itu hanya sebahagian kecil saja. Bagaimana yang berlaku di Syria. Sebenarnya hakikat peperangan itu akan berlaku pada peperangan yang bentuk yang antara dua, al-haq dan batil. Begitu juga peperangan atas nama agama. Atas nama agama. Sebab itulah, oleh kerana peperangannya begitu, antara al-haq dan batil, al-Islam wa ghair al-Islam, musuh Islam, maka kaedah-kaedah peperangannya antaranya ialah dia menguasai minda dan jiwa. Yang pertama, bukan dia kuasai badan kita dulu. Badan negara dia dah kontrol. Al-hukumu, pemerintahan dia dah jatuhkan dah. Ottoman Empire dah jatuh dah. Ottoman Empire dah jatuh. Khalifah dah dipecat. Amirul Mukminin dah dibunuh. Tak ada. Yang ada hanyalah rakyat yang duduk di sana sini dalam keadaan tidak terurus. Tidak ada hak-haknya, kan? Palestin dirampas, tanah dirampas, ladang dirampas, tak ada orang nak tolong. Walaupun umat Islam paling ramai di dunia, 1.8 bilion umat Islam, satu dunia. Dan kemudian bukan saja umat Islam, ada negara-negara umat Islam. Ada negara umat Islam, kita ada Saudi Arabia, yang minyaknya Masya Allah hebat. Kita ada negara-negara umat Islam yang lain. Kita ada Pakistan, kita ada Qatar, kita ada Mesir, 70 juta. Kita ada Malaysia, Indonesia. Umat Islam, ada negara-negara umat Islam yang kaya-kaya. Kita ada Brunei. Tetapi oleh kerana Osmaniyah dah habis, Khalifah telah dicantas habis, maka kita tidak ada kekuatan negara. Walaupun yang memerintah tu namanya Muhammad, namanya Ismail Sabri, nama dia Muhyiddin, nama dia Muhammad Salman, nama dia Sultan-Sultan dan Raja-Raja. Tetapi sebenarnya tidak ada kekuatan kerana kita telah dipecah-pecahkan. Hati-hati pemimpin kita telah terkongkong dengan penjajahan-penjajahan syaitan. Sebab itulah kita lihat peperangan-peperangan ini, kaedah-kaedah peperangan ini bukan hanya sekadar ditembak dengan peluru, dipanah dengan panah beracun, bukan hanya sekadar dibom dengan nuklear, tetapi peperangan-peperangan minda dan jiwa.
Sehingga minda dan jiwa umat pada hari ini berkecamuk antara al-haq dan batil. Yang ini nampak batil, yang ini nampak hak. Ada orang kata yang ini betul, ada orang kata ini salah. Bercampur-campur. Kan? Boleh semayang dalam keadaan syirik kepada Allah. Boleh semayang. Semayang tak, sujud syukur, ya, skor gol, sujud syukur. Minta maaf lah, no. Kadang-kadang kita tengok nak kena tegur juga kan. Sujud syukur tu betul, ada wuduk, tak ada wuduk kan. Ataupun kita sekadar nampak macam sujud tetapi rupanya bongkak dan riak. Nampak macam sujud, rupa-rupanya takbur dan sombong. Patutnya sujud ni tawaduk dan tadaruk kepada Allah. Tetapi hatinya rasa akulah yang hebat, akulah yang kuat. Tuan-tuan, begitu juga dengan para pemimpin kita. Minda mereka telah dijajah. Sehingga yang dipikir macam mana nak penuhkan poket aku, macam mana nak penuhkan perut aku, macam mana nak tolong keluarga aku. Tak pernah dah benda-benda lain. Macam mana nak berniaga. Bila naik saja saudara dia jadi menteri, Perdana Menteri, Timbalan Menteri, jadi orang yang ada ni, maka datang berpusu-pusu mengucapkan tahniah dan tahniah sambil mengatakan, akulah dulu yang tolong kau masa kau susah-susah, aku tolong, maka sekarang kau kena tolong. Sebab itulah tuan-tuan, negara umat Islam hari ini nama je negara Islam, tapi dikuasai oleh tycoon and businessmen yang ada kepentingan bisnes mereka. Sebab itulah WHO yang nampak seperti organisasi kesihatan sedunia, yang nampak seperti hebat dan berkredibiliti, ada kewibawaan, rupa-rupanya banyak dengan skandal. Penuh dengan skandal. Dan kita nampak macam bagus dia, hebat dia. Kita kena ikut dia, rujuk dia. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peperangan, kaedah berperang dengan mereka menguasai minda kita, mereka menguasai jiwa kita. Ini peluru-pelurunya. Bila kita merasai barat lebih hebat daripada Islam, bila kita merasai timur lebih hebat daripada Islam, pandang ke timur, pandang ke barat, pandang ke mana sahaja lebih kepada pandang kepada Islam, pandang kepada Quran, maka kita telah dijajah. Pikiran kita dijajah, pikiran kita sedang diserang, diperangi. Minda kita diserang dan diperangi. Jadi tuan-tuan, kaedah peperangan ni bukan lagi bermula dengan peluru dan bom. Dia bermula dengan minda dan jiwa. Jiwa kita lebih rasa izzah bila kita naik kereta mewah. Lebih izzah bila kita ada rumah besar. Izzah, rasa mulia, rasa hebat, rasa kaya bila kita ada harta dunia. Sedangkan hati kita sikit pun tidak ada ikhlas pada Allah. Bila nak sedekah, kita terpaksa sedekah sikit-sikit. Kenapa? Bagi sikit je. Kamu ni jutawan, bagi RM10 je. Saya nak jaga hati saya supaya ikhlas. Saya bagi RM10 supaya ikhlas. Harta juta, duit berjuta, tapi dia bagi RM10. Dia nak jaga hati ikhlas. Terpaksa jaga hati ikhlas. Sebab hati memang dah tak ikhlas lah. Hati memang dah tak ikhlas. Hati memang dah tak kenal Allah. Buta dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat minda, hakikat akal, jiwa yang telah diserang, yang telah terkena peluru-peluru tadi. Peperangan dunia ketiga. Jiwa-jiwa yang begini, akal yang begini, yang tidak diproses, yang tidak dihidupkan dengan iman, dengan Quran, tidak dihidupkan dengan tarbiyah Islam, jiwa-jiwa ini akan tewas. Confirm tewas. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. 3 perkara yang apabila datangnya 3 perkara ini dan tidak ada persiapan ke atas iman, tidak ada persiapan ke atas amal ibadah mereka, maka mereka akan tewas, tidak berguna iman, tidak berguna ibadah mereka pada masa itu. Tuan-tuan, apa 3 perkara ni? Yang pertama, timbulnya, terbitnya matahari sebelah barat. Yang kedua, khurujul dajjal, keluar dajjal. Yang ketiga, dabatul ard, keluar. 3 perkara ni keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak meningkatkan iman kita, tak kenal Allah, tak sayang Allah. Ibadah kita pun sama je. Tak meningkat khusyuknya, tak meningkat ikhlasnya, tak meningkat ta'zimnya, mengagungkan Allah. Tidak meningkat malunya kepada Allah. Tidak meningkat khusyuknya pada Allah.
Maka sampai waktu di mana pada ketika itu Dajjal keluar, maka tewas dia akan tewas pada Dajjal. Maka sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, dan kita nak lihat di sini, mereka bukan lagi berperang antara negara-negara. Sebab World War I, World War II, peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua, mereka telah belajar. Manusia belajar. Perancangannya iblis, tapi manusianya belajar. Apa pelajaran manusia tadi? Dia kata ramai mati, ramai susah, so kita jangan dah perang antara negara-negara, jangan perang dah antara negara-negara. Maka dia kata yang mereka nak perang ialah terorisme, iaitu pengganas. Siapa pengganas? Mereka yang isytiharkan orang tu pengganas. Nampak janggutnya panjang, nampak pakai kopiah dan serban, nampak macam orang yang duduk dekat padang pasir, macam orang yang duduk dekat kawasan-kawasan gurun. Ini pengganas. Ini pengganas. Tengoklah, ni realiti ada pada hari ni. Kan? Dituduh ISIS, ditangkap dengan akta SOSMA, ditangkap dengan ISA dulu, SOSMA dan sebagainya, atas tuduhan pengganas. Padahal tak ada apa pun. Sebab tu saya menyeru kepada anggota polis, menyeru kepada tentera, menyeru kepada pemimpin kita, kembali kepada Islam, kembali kepada Allah. Kerana peperangan dunia ketiga, pelurunya ialah untuk menghancurkan pemikiran yang benar, merosakkan hati yang hidup, yang bersih, yang beriman. Di sinilah bermulanya kerosakan demi kerosakan. Akhirnya kita akan tertimpa dengan bencana, iaitu kita mendapat murka Allah. Mati dalam keadaan tidak mendapat redha Allah. Ini peperangan dunia ketiga. Dia bukan tembak terus, dia bukan bom terus macam dulu. Sebab tu kita tengok apa yang berlaku di Ukraine, apa yang berlaku di Rusia. Kalau betul-betul Rusia mau menghancurkan Ukraine, dah lama dah dia boleh bom. Dah lama dah dia boleh bom. Tengok macam Amerika nak menghancurkan Iraq. Tak sampai berapa minggu dia tembaknya habis. Carpet bombing. Padahal Saddam Hussein pada masa itu telah minta kebenaran dengan Amerika. Dia kata apa? Kuwait telah mengambil telaga minyak yang dipunyai oleh Iraq. Telaga minyak itu terletak di sempadan. Perebutan antara Iraq dan Kuwait. Maka kata Iraq, Saddam Hussein kata, kami nak ambil balik hak kami. Maka tanya dengan Amerika, bagaimana pandangan kamu? Maka Amerika kata pada Saddam Hussein, dia kata apa pada masa itu? Dia kata, ini adalah internal affair. Perkara-perkara yang bersangkut paut dengan masalah dalaman, maka kami tak masuk campur. Maka Saddam Hussein menghantar tenteranya and invade Kuwait. Nak kuasai Kuwait sebab nak mengambil balik telaga minyak yang digambarkan tadi. Tiba-tiba Amerika keluarkan kenyataan kepada United Nations ini sebagai satu pencerobohan, sebagai satu pengkhianatan, sebagai satu keganasan, suatu yang melanggar undang-undang dunia, undang-undang kemanusiaan, melanggar undang-undang negara-negara, maka kita kena halang. Maka pada ketika itu dia terus bom Iraq. Mati ratusan, ribuan mati. Kan? Mudah aja habis. Lawan-lawan habis. Kan? Hancur sebuah negara. Umat Islam. Senang aja kalau Amerika nak kalahkan Iraq, senang. Rusia nak kalahkan Ukraine, tembak je. Tapi kenapa berdrama sana, berdrama sini, kita pula buat ulasan macam-macam. Terlupa peperangan sebenar bukan adalah antara mereka. Peperangan sebenar adalah antara al-haq wal batil. Terlupa. Kita terlupa. Kita hurai sana, hurai sini macam-macam. Ini semua yang ini semua yang itu macam-macam. Terlupa. Sebenarnya mereka nak menyerang umat Islam. Mereka nak membina kekuatan tentera bala, tentera Dajjal. Itu yang mereka nak bina. Bukan mereka nak lawan sama sendiri, nak mengalahkan sama sendiri. Dan kalau ada pun peperangan, maka peperangan tersebut adalah untuk menghancurkan umat Islam. Ini kita kena faham. Sebab tu kita tengok contohnya sekarang ni, realiti dunia. Realiti dunia, ada Rusia, ada Iran, ada China dan sekutunya. Di satu pihak ada Amerika, ada NATO dan sekutunya, Israel dan sebagainya. Di satu pihak tadi komunis dan sosialis dan Syiah di satu pihak. Di satu pihak pula ada demokrasi dan kapitalis, liberalis dan sebagainya.
termasuk Yahudi Zionis. Maka kita nampak mereka seolah-olah macam musuh. Kan? Kita macam nampak mereka macam bergaduh antara satu sama lain. Ini di hadapan, dalam depan muka kita dalam TV waktu itu. Tapi hakikatnya mereka semuanya tidak ada alasan yang kuat untuk berperang antara sama-sama mereka. Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan, beberapa contoh lah. Kan? Sebab kita melihat contohnya satu ketika pada tahun 2019, kalau tak silap saya bulan Disember. Dan apabila Amerika membunuh General Sulaiman. General Sulaiman ni antara orang kuatlah Iran. Pada masa tu. Dan Iran backup by Rusia, backup by China. Maka mereka tembak konvoi General Sulaiman itu, tembak habis mati semua. Yang tembak tu, drone tu memang Amerika. Dan kita melihat bagaimana seolah-olahnya akan berlaku peperangan antara Iran dan Amerika. Akan berlaku satu pertempuran. Dan kita nampak keluar demonstrasi, keluar sebagainya. Sehingga saya dipanggil oleh beberapa orang daripada penganalisa politik dan penganalisa keselamatan daripada Bukit Aman, minta pandangan kat saya pada masa itu, saya ingat lagi. Dia kata macam mana, sebab kita nak bagi nasihat pada Kementerian Luar Negeri, nak bawa keluar ke ataupun kita nak staykan orang Melayu kat situ, orang Malaysia kat situ. Saya kata apa? Saya kata tuan-tuan cuba tengok yang buat demonstrasi tu berapa ramai kat Iran tu. Berapa ramai? Saya ingat tak sampai pun 100 orang ataupun 500, tak sampai 500 orang lah saya kata secara ringkas. Maknanya serius tak? Tak serius. Nampak macam nak berperang dan bergaduh. Jadi kita nak kena pindahkan rakyat Malaysia ni keluar daripada Iran. Takut nanti Amerika serang. Saya kata tak serius. Walaupun nampak macam Iran menunjukkan kekuatannya, ada kapal terbang daripada laut keluar, kemudian boleh tembak. Dia kata kami boleh hancurkan tentera Amerika. Kemudian dia punya tentera-tentera mujahidin dia yang boleh sanggup mati, komando sanggup mati, ditunjukkan kehebatan Iran. Tentera komando dan sebagainya. Amerika pula menyatakan kita akan melakukan sanction ke atas Iran. Macam-macam lah. Kita nampak macam nak perang. Perang tak? Tak perang pun. Nampak macam nak perang, tak perang pun. Begitu juga US dengan Rusia. Nampak macam perang. Kan si Biden kata begini, Putin gini. Putin kata kau tengok aku buat gini. Seolah-olah macam nak perang nuklear, perang apa? Kan Putin pun tunjukkan nuklear dia baru-baru ni, dia tunjuk nuklear. Kan dia letupkan satu nuklear dia macam mana kesan dia sebagainya. Kan dia kata ini cubaan, bukan betul-betul. Kalau betul lagi hebat. Kan perang lah, sampai sekarang tak perang lagi. Tak ada perang. Mereka bukan nak perang sama mereka. Begitu juga US dengan China. US dengan China, isu Taiwan. Sempadan antara bangsa, antara China dengan international ni. China kata di sini di pulau ni aku punya, pulau ni aku punya, sini aku punya. Lawan dengan Malaysia, lawan dengan Indonesia, lawan dengan Filipina, lawan dengan Asia Tenggara. Ni kawasan aku dia kata. Dia pun buat pulau, tak ada pulau, buat pulau. Buat satu penempatan tentera kat situ. Kan, kemudian China isu Taiwan, isu Hong Kong. Kita kata hampir perang lah. Macam nak perang lah Taiwan ni. Kan, masalah Taiwan ni, masalah Hong Kong ni. Antara China dengan Amerika. Masalah Korea Utara dengan Korea Selatan. Nampak macam nak perang. Perang tak? Tak perang. Mana perang? Kita nampak macam ulasan macam ni. Kalau perang macam mana. Perang tak? Tak perang. Sebab al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu satu je, kata Nabi SAW. Kita tengok analisa profesor-profesor, tapi kita tak tengok apa Nabi sebut, apa Quran sebut. Mereka hanya musuh dengan umat Islam. Mereka hanya musuh dengan orang beriman. Malahan dia dah declare pun bahawa mereka akan memerangi orang beriman. Saya akan baca sekejap lagi. Jadi kita melihat bagaimana mereka sebenarnya peperangan hakikatnya adalah antara al-haq dan batil. Ini hakikat peperangan dunia ketiga. Sebab itulah dalam peperangan dunia ketiga ini Nabi menggambarkan la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Ini Nabi menggambarkan bagi kita, ni sunnah, ni hadis. Ini dasar rujukan kita punya analisa pakatan jahat. Bukan analisa pakatan jahat kita dasarnya Google, dasarnya internet.
Dasarnya sekadar berita-berita ataupun analisa orang yang kepala botak sana, kepala botak sini, profesor sana, profesor sini. Asas kita Quran dan hadis. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang Islam yuqatil, orang Islam perang orang Yahudi. Sekarang ni orang Yahudi duk serang kita di Palestin, dia serang kita, kita bertahan. Dia serang bertahan, dia hantar bom. Orang Gaza bertahan, tembak balik, pertahanan, melawan balik. Bukan lawan, bukan perang, pertahankan diri. Tetapi akan sampai satu waktu di mana umat Islam ditekan sampai ke dinding, tak boleh bergerak. Maka pada masa itu akan berlaku orang Islam bangkit lawan semula musuh. Pada ketika itulah kata Nabi SAW, orang Islam akan habis keluar dan bersatu, dan ketika itulah Allah akan bagi kemenangan kepada umat Islam. Sehingga berlarian musuh-musuh Islam tadi, lari belakang pokok, lari belakang batu. Apa kata Nabi? Pokok kata, wahai Abdullah, wahai Muslim, belakang aku ada musuh, mari sini bunuh dia. Sampai peringkat macam gitu. Maknanya pertembungannya bukan antara kita, antara musuh dengan musuh, kan? China lawan Amerika, itu semua permainan politik mereka sahaja. Samalah dengan Malaysia kita ni, politik kita nampak macam bergaduh, di depan kita nampak macam berperang, sampai mengkafirkan dia, sampai menyesatkan dia, sampai mengatakan dialah rasuah, orang tu rasuah, orang tu gini, kan? Jahat semua, dia tu baik. Tiba-tiba dia pun rasuah juga. Jadi kita lihat sebenarnya lakonan-lakonan ini tidak mengelabukan pandangan basirah umat Islam. Orang beriman, dia melihat dengan kacamata iman. Maka dia tak tertipu. Maka akhirnya yang berlaku peperangan itu, kalau ada pun peperangan kita nampak, peperangan itu disebut control warfare. Jadi peperangan dunia ketiga ni kalau berlaku pun peperangan control warfare, iaitu peperangan yang terkawal, yang mereka kawal. Bukan peperangan yang berlaku merebak ke sana sini, merebak semua. Kalau penyakit pun penyakit yang terkawal. Nampak macam satu wabak yang besar hebat, Ebola di Afrika. Merebak. Kita semua takut. Satu dunia takut. Ebola ni merebak. Kena aja Ebola tu muntah-muntah. Kena muntah-muntah. Darah keluar hidung, darah keluar dekat mulut, darah keluar kat kulit. Kan nampak hebat, takut. Akhir tiba-tiba berhenti, hilang. Mana Ebola tadi? Habis hilang. Yang kata wabak tu habis hilang. Rupanya dia yang buat wabak Ebola tu. Rupanya virus Ebola tu patented by Amerika. Amerika yang patent buat virus Ebola. H1N1. Amerika yang patent. Mereka yang patent, mereka yang buat. Kita nampak macam wabak. Kita kena jaga, jaga ni. Kita kena ambil dia punya ubat ni. Ubat ni boleh bagi merangsang antibody kita jadi kuat sebagainya. Rupanya tipu semua. Ini peperangan dunia ketiga. Dia membunuh ya iman kita, membunuh minda kita, membunuh pemikiran kita, sehingga kita lebih yakin kepada sains daripada yakin kepada Quran, yakin kepada sains daripada yakin kepada hadis. Kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sedar, walaupun kita duduk semayang 5 waktu sehari semalam. Sembahyang bukan tak semayang, tapi pemikiran kita dah diserang, hati kita dah diserang, habis diserang, mati dah hati kita. Dengar kawan-kawan kita di Palestin kena serang masa hari bulan Ramadan, diserang. Datang mereka menyerang masjid, mati ataupun ditangkap, kan. Kawan-kawan kita, saudara kita pula yang berada di Yaman dibunuh, anak-anak tak ada makanan, mati habis. Kita dengar, macam gitu. Benar, tak rasa apa-apa pun. Tak ada rasa sedih ke? Macam mana kita nak buat, apa nak kena buat ni? Macam mana Yaman, anak-anak mati tanpa makanan, kebuluran. Kita hari ni minum air, kita hari ni ada makanan cukup semua. Dia nak makan pun tak ada. Tak terasa.
Kita cukup cakap je, keluar berita, tengok berita macam gitu je. Tengok berita ular mati kena lenyek dengan kereta, ular sawa kena lenyek dengan kereta, mati kita tengok sama je macam mana orang Palestin mati dibunuh. Tak ada rasa apa-apa. Kenapa? Minda kita habis diperangi. Hati kita habis diperangi. Iman kita habis diperangi. Sedangkan Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna iman seseorang ataupun tidak ada iman bagi seseorang itu yang tidak sayang saudaranya bagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Kita tengok orang susah di Palestin, di Yaman, di China, di Xinjiang. Kita kata itu semua propaganda je, tak ada apa. Kita tak rasa apa-apa. Di mana iman kita? Iman kita telah diperangi. Habis dah iman kita ni. Sembahyang, malam-malam sembahyang. Habis hitam-hitam dahi ni sembahyang sujud. Tapi kita tidak ada roh, tidak ada kekuatan. Jadi ini kita lihat. Kalau berlaku pun peperangan, it's a control warfare. It's a control warfare. Baik. Kita tengok, kita sambung apa Albert Pike sebut pada tahun 1871. Apa dia sebut? Dia kata, we shall provoke a formidable social catalysm. Apa dia ni? Bencana sosial yang mengerunkan, yang mengerikan, yang menakutkan. Bencana sosial yang menakutkan. Sekarang ni belum lagi ni. Tapi ni bulan Mei ni dah mula dah ni. Kita boleh nampak kan? And which in all its horror will show clearly to the nation the effect of absolute atheism. Bencana-bencana yang mengerikan sehingga menyebabkan manusia nampak pada manusia itu mereka tidak percaya, tidak yakin dengan Tuhan. Menjadi atheist. Otaknya nampak geliga tetapi kering daripada iman. Janggutnya panjang, ikut program usrah, ikut program katibah, ikut program daurah, ikut program tamrin, macam-macam ikut. Tetapi rupanya akal dia, hatinya lebih yakin kepada sistem manusia daripada sistem Allah. Lebih yakin daripada sistem manusia daripada sistem Allah. Ini bencana yang melahirkan absolute atheism, melahirkan orang-orang yang benar-benar jauh daripada Tuhannya, walaupun nampak macam Muslim, tapi rupa-rupanya pemikirannya, hatinya dah jadi atheist. Sebenarnya tak percaya ke Allah. Nak bertaubat pun nak menangis susah, nak menangis kita, nak menangisi dosa kita. Kita nak meninggalkan dosa lagi susah. Malahan kita bersama pula dengan musuh-musuh Islam. Kerana hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perasan kita berkawan dengan musuh Islam. Tak perasan kita ingat, ini kawan kita baik ni kawan-kawan kita ni. Rupa-rupanya semua tu musuh Islam. Kita ingat itulah kawan kita. Yang kawan baik, yang sahabat baik, orang yang beriman, orang yang ikhlas, dituduh macam-macam. Ajaran sesat, yang orang ni tak layak bercakap, yang orang ni dalam keadaan macam-macam. Macam-macam dituduh. Kerana mereka telah meninggalkan Allah dalam hidup mereka. Ini digambarkan oleh Albert Pike. Dia kata apa? Sehingga berlaku absolute atheism. Atheist yang sebenar. Origin of savagery akan berlaku di mana bermulanya keganasan and of the most bloody turmoil and multitude, pergolakan darah berdarah yang paling hebat dengan orang ramai tadi. Ini antara perkara. Jadi sebab itu tuan-tuan saya sebut. Semalam saya sebut peringkat pertama peperangan yang dilakukan. Antaranya yang digambarkan ialah peperangan dalam bentuk penjajahan, di mana umat Islam telah diruntuhkan, hukama dia telah diruntuhkan. Apa yang digambarkan, Daulah Islam, negara Islam dipotong. Itu peperangan pertama, ini fasa pertama. Dan fasa inilah yang menyebabkan umat Islam berada di dalam fasa yang keempat, iaitu disebut Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah, kepimpinan yang
yang mengongkong, yang diktator. Inilah fasa kita yang keempat sekarang. Tak ada dah khalifah, tidak ada dah Amirul Mukminin. Yang macam dulu-dulu tak ada dah. Yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin orang Islam. Majoritinya, mungkin 99%, kan, pemimpin-pemimpin umat Islam hari ini mengkhianati amanah. Mengkhianati amanah yang Allah bagi. Dia rasa pangkat tu dia punya. Dia rasa jawatan tu dia punya. Dia rasa kepimpinan tu dia punya. Ni negara aku ni. Ni negeri aku ni. Aku nak luaskan kuasa aku. Power aku. Dia rasa pangkat itu dia punya. Tak mau turun daripada pangkat. 22 tahun jadi Perdana Menteri. Tak mau turun. Bukan kita tak tahu ada orang yang lebih baik daripada dia. Ada. Ramai. Tapi tak mau turun. Kan? Kerana apa? Kerana dia rasa pangkat tu dia punya. Kan? Dia rasa dia punya. Dia boleh buat apa sahaja dia nak buat. Aku nak sepak orang, boleh sepak. Aku nak terajang orang, boleh terajang. Aku nak tangkap orang, boleh tangkap. Aku nak tembak orang, boleh tembak. Dia rasa dia punya. Lupa bahawa dia adalah makhluk Allah. Hamba Allah. Tak takut dengan Allah. Ini kita lihat. Peperangan yang pertama. Tidak ada dah kepimpinan Islam yang hakiki. Tak ada. Kalau ada pun syubhat. Penuh dengan syubhat. Kalau ada pun kepimpinan Islam yang memegang tampuk pemerintahan, penuh dengan syubhat. Penuh dengan syubhat. Kalau ada pun mereka dalam keadaan lemah takwanya, paling kuat walaupun jadi pemimpin, tapi tak boleh menggunakan tangan, hanya menggunakan dia punya hati saja. Bila dia tanya, kenapa tak tegur, kenapa tak betulkan perkara begini, maka dia kata apa? Macam mana nak betulkan? Saya tak boleh cakap apa-apa kerana ialah parti saya berpandangan begitu. Parti saya berpandangan begitu. Betul ke parti kamu pandangan begitu? Pada pandangan saya tak setuju secara personal. Tapi dah parti saya kena ikutlah. Oh, macam gitu pula. Kemudian, kalau tak buat, kenapa? Nanti kerajaan runtuh. Nanti kerajaan runtuh kalau buat. Kalau kerajaan runtuh, kita pun runtuh sama dengan dia. Mana prinsip? Di mana prinsip kita? Ini siasah. Siasah politik yang ada pemikiran yang matang. Tuan-tuan perempuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada pun penuh dengan syubhat. Ada penuh dengan syubhat. Ini kelemahan, ini peperangan. Baik, ya, ini al-hukmu. Yang kedua, peperangan dalam bentuk pendidikan. Peperangan dalam bentuk pendidikan. Saya sebut semalam. Yang ketiga pada hari ini saya nak sambung ialah peperangan menguasai sosial dan masyarakat. Jadi kita di tahap sekarang ni, agenda 21. Bermula daripada tahun 2020, peperangannya dilancarkan. Sehinggalah pada tahun 2030, maka agendanya ialah untuk menguasai masa sosial, masa dan negara secara paksa mengikut undang-undang, legally bound. Jadi peperangan peringkat ketiga di fasa ketiga, sebelum keluarnya Malik Messiah, sebelum keluarnya Al-Masih Dajjal, dia akan menguasai undang-undang. Menguasai undang-undang. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini, tuan-tuan bagi tuan-tuan nampak. Yang ini perancangan. Kan? Jadi kita lihat, mereka merancang secara besar 100 tahun. Setiap 100 tahun itu perancangan yang kasar, yang besar. Perancangan yang kecil sikit setiap 50 tahun. Saya bagi satu contoh. Pada hari ini kita melihat bagaimana timbulnya berbagai ancaman-ancaman. Berbagai ketakutan-ketakutan. Berbagai masalah-masalah yang berlaku di hadapan kita. Bermula daripada 2019. Apa yang berlaku 2019? Kita ingat lagi tak? Kan? Berlakunya outbreak di Wuhan. Berlakunya wabak merebak di Wuhan sehingga akhirnya diisytiharkan pandemik seluruh dunia. Pandemik seluruh dunia. Berlaku bermula pada pada tahun 2019 bulan November.
atau bulan Disember. Maka pada tahun 2020 diisytiharkan pandemik pada bulan Mac. Maka berlakulah PKP. PKP sampailah satu ketika yang kita dah pun tahu tentang perkara tersebut. Jadi tuan-tuan hamba Allah, saya nak sebut, sebenarnya perancangan ini telah berjalan sebelum ini dah dijalankan dah peperangan ni. Saya sebut tadi 100 tahun, 50 tahun. 50 tahun 2019 apa dia? 2019, 50 tahun sebelum 1969. 1969 ialah 50 tahun sebelum 2019. 100 tahun ialah 1919. 1919, 2019, 100 tahun. Kan, 100 tahun. Apa berlaku kepada kita 1919? Berlakulah yang digambarkan Spanish flu. Kan? Berlaku wabak juga macam kita juga. Tapi kita tengok 2019, 1969. Apakah perkara yang besar berlaku pada tahun 1969? Kalau kat Malaysia ni kita ingat 13 Mei je. 13 Mei. Apa berlaku kat dunia ni? Kita terlupa nak tengok dunia berlaku apa. Maka pada tahun 1969 berlakulah satu convention disebut Vienna Convention on the Law of Treaties. On the Law of Treaties. Iaitu the Vienna Convention on the Law of Treaties. Ini adalah merupakan satu convention perjumpaan oleh badan dunia United Nations yang menyatakan bahawa kita kena buat perjanjian antara negara-negara, and treaty on treaties. Jadi perjanjian yang mana perjanjian itu dijadikan sebagai satu yang treaty on treaties. Jadi perjanjian dalam perjanjian. Nampak 1969. Saya sebut sini 50 tahun sebelum 2019. Jadi 1969 dibuat satu convention di mana dalam convention itu mereka telah menyiapkan comprehensive rules. Satu peraturan yang komprehensif, prosedurnya, SOP-nya, guidelines-nya, macam mana untuk nak menandatangani perjanjian-perjanjian antara negara-negara. Dia ada akta-aktanya. Dia ada akta-aktanya yang telah menyebabkan mereka telah membuat codification. Mereka telah kodifikasi undang-undang antarabangsa, macam mana caranya, adatnya, amalannya, macam mana. Tuan-tuan, 50 tahun lepas. Jadi ini dah ditandatangan ni dah. Saya ingat 150 negara tandatangan. Kemudian selepas daripada tu, berlaku apa? Kita tengok 50 tahun lepas tu, 2019, akhir hujung 2019 berlaku Wuhan outbreak. Berlaku pula penyakit merebak. Jadi pandemik. Maka kita lihat apa berlaku pada masa itu. Pada tahun 2020, maka mereka pun mula mengisytiharkan kita kena buat satu perjanjian antarabangsa. Apa perjanjian antarabangsa tu? Dipanggil Global Pandemic Prevention and Biosecurity Act. Dipanggil Global Pandemic Treaty. Nampak? Treaty. The word treaty. Sama 50 tahun sebelum tu tentang bagaimana nak melaksanakan perjanjian antara negara-negara. Disebarkan. Semua orang pakat setuju. Masa tu tak terfikir. Maka lepas tu pada tahun 2021 berlaku satu dipanggil Global Pandemic Prevention and Biosecurity ataupun Global Pandemic Treaty, perjanjian global berkenaan dengan pandemik yang berlaku. Ini kita lihat berlaku pada tahun 2021 setelah bermulanya peristiwa itu 2019. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk perkara yang dilakukan sebenarnya dia nak menyerang. Kita tak nampak lagi. Jadi apa yang dibuat? Dia nak bagi treaty itu berjalan, perjanjian-perjanjian yang itu berjalan, penguasaan global, nanti saya akan cerita penguasaan global ni macam mana dibuat. Maka dia pun timbulkanlah satu yang menakutkan. Dia pun menimbulkanlah satu yang ancaman. Ancaman apa? Antaranya ancaman kesihatan. Bioterrorism, kata Bill Gates. Bill Gates kata apa? Bioterrorism.
keganasan biologi. Ini Bill Gates sebut pada tahun 2014. 2014 dia sebut ni bioterrorism akan berlaku. Rupa-rupanya bukan dia nak cerita pasal bioterrorism. Yang penting ialah treaty yang dia nak sebut pada tahun 1969 dulu yang telah dibincangkan untuk kita semua kena ada satu treaty yang kita sama-sama kena terima. Dan treaty ni sebenarnya kalau kita tengok dia akan mencabut kedaulatan negara-negara yang ada. Dia akan memberikan kuasa kepada antarabangsa untuk melaksanakan perancangan-perancangan mereka di peringkat lokal. Global punya perancangan, lokal punya implementation. Bukan lagi MKN, bukan lagi di bawah MKN, bukan lagi di bawah Majlis Keselamatan Negara, bukan lagi di bawah parlimen, bukan lagi di bawah yang di Pertuan Agong ataupun kuasa-kuasa tempatan. Orang lokal tengok sini tak, dia akan kepada global, dipanggil Global Pandemic Treaty. Jadi macam mana nak implement benda ni? Maka ditimbulkan perkara yang menakutkan semua, sehingga semua orang ikut follow. Kita kena ada. Kalau Malaysia tak ikut, nanti Malaysia akan tertinggal. Malaysia boleh, Malaysia kena ikut. Maka kita lihat mereka pun menimbulkan ketakutan demi ketakutan dari sudut kesihatannya, dari sudut keuangan ekonominya, kemudian lepasnya akan dari sudut makanannya, food security, akan jadi food insecurity. Food insecurity akan berlaku. Dia akan takutkan kita ekonomi, dia akan takutkan kita dengan makanan yang kurang, makanan yang tak ada. Jadi kita akan melihat akan berlaku. Maka di situlah kita lihat mereka akan melaksanakan apa yang digambarkan sebagai Global Pandemic Treaty. Mereka nak buat satu perjanjian untuk melaksanakan Global Pandemic Treaty. Untuk melaksanakan itu, maka mereka telah memperkenalkan pindaan kepada International Health Regulation. International Health Regulation. Apa benda pula ni? IHR. Jadi saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan tentang IHR ni. Apa dah IHR ni? International Health Regulation ini yang telah digubal pada tahun 2005. Ini adalah akta yang akan menjadikan WHO sebagai satu badan corporation, syarikat yang mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan pandemik, mengisytiharkan darurat, emergency ke atas dunia dan menggelarkannya pandemik, dan kemudian akan menjadikan ia mempunyai kuasa untuk mengatasi kuasa-kuasa yang ada di dalam negara-negara yang telah sign. Nampak tak? Jadi sebenarnya dia nak melaksanakan IHR ni. Apa benda IHR ni? IHR ni adalah International Health Regulation yang telah pun kita sign. Tetapi apa yang berlaku sekarang? Pada tahun ini 2022, apa dia akan berlaku tuan-tuan? 2022 bulan Mei 2022, 22 hari bulan 5 2022, 22 sehingga 28 hari bulan Mei 2022 ini akan berlaku satu perjumpaan World Health Organization Assembly yang akan berlaku, satu di mana mereka akan menandatangani satu treaty, satu agreement, satu perjanjian, yang mana perjanjian itu akan memberi kuasa kepada badan dunia iaitu WHO, yang di belakangnya ada Bill Gates, yang di belakangnya ada Gavi, yang di belakangnya ada Zionis, untuk menguasai negara kita. Macam mana dia nak buat? Macam mana nak buat? Jadi tuan-tuan, saya nak tunjuk kat sini sedikit sebanyak. Saya bacakan sikit lah kot. Ini yang akan berlaku sekarang ni. Baik. Sebenarnya artikelnya panjang. Saya akan ambil sikit-sikit saja. The International Health Regulation, IHR, are legally binding and supersede the constitution, all the nations of the world.
Jadi yang pertama sekali, bila ditandatangani sahaja, maka IHR, Akta Kesihatan International Kesihatan Antarabangsa, peraturan-peraturan kesihatan antarabangsa ini, Akta ini, akan mengatasi kuasa perlembagaan negara di dunia ini. Termasuklah yang di Pertuan Agong. Termasuklah Akta Parlimen. Dia boleh menguasai. Kita pun kata, macam mana boleh menguasai? Macam mana boleh menguasai? Macam mana dia boleh terror pula? Dia boleh kontrol pula kan? Macam mana? Dia ada pindaan-pindaan dia. Sebenarnya pindaan ini yang telah pun dicadangkan oleh Amerika, yang mana orang Amerika pun tak setuju. Kan? Antara pindaan-pindaan itu, mereka membuat cadangan supaya dilakukan pindaan yang akan menambah kuasa kedaulatan untuk kontrol, menguasai dan legal authority menjadi satu yang mengikut undang-undang ke atas WHO berbanding dengan kita kata undang-undang konstitusi perlembagaan negara. Jadi saya nak sebut kat sini, sebenarnya kalau saya nak cerita satu-satu ni panjang. Kita akan buat convention insya-Allah. Insya-Allah kita akan buat satu convention nanti di bawah gabungan gabungan NGO termasuklah antaranya PPIM pun kita akan sama-sama. Dan kita akan cerita kepada rakyat tentang IHR ini. Kita akan buat. Tapi nak sebut malam ini, bagaimana mereka menggunakan treaty seperti ini untuk melancarkan peperangan demi peperangan ke atas umat Islam, terutamanya yang ada di dalam negara dunia ini. Jadi apakah yang mereka buat? Antaranya saya nak sebut kat sinilah yang penting-penting. Mereka akan mengadakan surveillance, peninjauan, perisikan, pengawalan ke atas negara-negara. Dia akan tengok. Jadi siapa yang menengok ni bukan lagi setakat MKN. Dulu MKN, keselamatan negara kita. Dan ini sekarang ni adalah antarabangsa. So kuasa polis, kuasa tentera, kuasa parlimen, kuasa yang di Pertuan Agong akan menjadi bawah kuasa mereka. Ini secara legal. Mungkin ada sebahagian kita akan kata, mana boleh macam gini, mana boleh macam gini kan. Dia nak sebut kat sini tuan-tuan, mereka dah membuat dah ni. Jadi kemudian dia akan ada headed towards a one health approach. Semua keputusan akan berbuat di peringkat WHO. Contoh, dia nak mengisytiharkan Malaysia ada pandemik kan. Dia nak mengisytiharkan Singapura pun pandemik, Asia Tenggara ada pandemik, maka dia yang isytiharkan. Data-data dia, keputusan-keputusan dia, expert dia. Maka segala yang turun daripada situ akan follow by semua negara-negara. Tanpa ada objection yang dibenarkan. Tidak boleh nak objek dah, nak bangkang, tak boleh dah. Ini adalah antara perkara-perkara yang disebut di dalam pindaan-pindaan tersebut. Kan, kemudian WHO akan unilaterally decide. Dia akan buat keputusan. Dia kata Malaysia perlukan PKP. Malaysia perlu ada PKP. Maka tiba-tiba orang kita kata, kita okey je, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tak boleh, kena ikut dia cakap apa. Keputusannya daripada atas ke bawah. Dan tak boleh nak cakap, ini negara kita sini tak ada dah. Kan? Dan kemudian forced to accept, kita akan dipaksa untuk menerima dalam masa 48 jam arahan dia. Kita kena ikut. Dan kalau tidak, dia akan deployment of expert team. Dia akan hantar expert team ke tempat kita dan kita kena jawab pada dia. Kenapa kita tak nak buat apa yang disuruh? Dan kalau kita berlawanan, maka boleh dideploy military. Itu adalah invasion. Invasion, iaitu dia boleh menjajah kita. Ini antara saya sebut contoh-contoh yang bakal berlaku. Jadi saya sebut kat sini, contohnya IHR, International Health Regulation ini, Act ini, akan menyebabkan mereka masuk ke dalam negara kita secara langsung dan menguasai control of order. Mereka akan control of order
daripada atas tadi ke bawah, apa sahaja, melalui alasan health, kesihatan, ada virus lah, ada apalah, dan juga melalui natural disaster, bencana alam pun sama juga. Bencana alam pun sama juga. Jadi global pandemic treaty ini, macam mana dia nak jalankan, dia kena buat akta. Akta ni akan menjadikan global pandemic treaty ini dikuatkuasakan. Jadi macam mana akta ni nak berjalan? Maka 22 hari bulan sehingga 28 hari bulan Mei tahun ini 2022, hanya kurang lebih seminggu lebih atau katalah 2 minggu, maka pihak wakil Malaysia, kita tak tahu siapa, mungkin Menteri Kesihatan KJ ataupun DG ataupun siapa-siapa orang mereka yang mereka pilih untuk tanda tangan, maka dia akan menandatangani bagi pihak negara Malaysia untuk meletakkan Malaysia di bawah pimpinan WHO secara solid 100%. Maka pada ketika itu, kita akan mendapati mereka boleh buat apa sahaja yang mereka nak buat. Perdana Menteri pun dah tak ada kuasa. Yang di Pertuan Agong pun dah tak ada kuasa. Sebab tu saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan yang ada akses dengan majlis raja-raja, yang ada akses dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, yang ada laluan dengan sultan-sultan yang ada. Tak kiralah Sultan Johor, Sultan Kedah, Sultan Perlis, Sultan Perak, Sultan mana-mana. Maka sampaikan kepada mereka, kalau tuan-tuan perlukan bantuan, insya-Allah kami boleh bagi bantuan, bagi penerangan. Kami cuma nak bagi penerangan sahaja. Tunjukkan sahaja. Ini dia perjanjian yang bakal ditandatangani oleh Menteri Kesihatan atau wakilnya di peringkat dunia sana, United Nations, yang akan meletakkan negara kita di bawah kepimpinan WHO. Maka WHO bukan lagi jadi mazhab, bukan jadi pandangan, bukan jadi rujukan. Dia akan menjadi caretaker kepada kerajaan Malaysia. Caretaker pada kerajaan Malaysia. Maka bagi mereka yang ada kuasa daripada PDRM, yang ada kuasa daripada Angkatan Tentera Malaysia, yang ada kuasa dari sudut Majlis Raja-Raja, Menteri dan Perdana Menteri, tolong tengok benda ni. Ini salah satu perkara yang akan membinasakan kedaulatan negara Malaysia. Kita sebut ni bukan mungkin main sebut tak ada fakta. Kita ada fakta. Saya minta tuan-tuan, sampaikan perkara ni kepada mereka. Kalau perlu nak jumpa, jumpalah. Kita tak nak minta apa-apa pun. Kita tak nak minta 1 sen pun daripada mana-mana orang. Tak nak minta apa-apa pun. Kami hanya nak sampaikan kebenaran ini. Ini serangan yang sedang berlaku sekarang ini. Yang kalau Allah izin berlaku, maka kita akan duduk di bawah WHO. Macam mana akan berlaku? Ini saya nak tunjuk saya. Senario. Contoh senario. Tiba-tiba di Malaysia berlakulah wabak yang baru. Contohnya kan penyakit TB, tuberculosis, batuk kering merebak di kalangan rakyat Malaysia. Ramai mula mati, ramai mula sakit mati merebak. Batuk kering ni dah terkawal sebelum ni. Tapi tiba-tiba merebak semula. Pandemik batuk kering pula. Pandemik hepatitis pula. Berlaku pandemik semua sekali. Kan? Maka ketika itu kita disuruh duduk kat rumah, kita disuruh pakai tutup 10 lapis, kita disuruh jangan pergi mana-mana dah, duduk rumah saja. Maka ekonomi kita semakin merudum atas arahan WHO. WHO sekarang ni boleh lagi nak kotak-kotak kajol ke kojol ke, boleh lagi, tapi lepas ni tak ada dah, bukan kojol dah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara bangsa boleh mengarahkan negara kita apabila mereka sign sahaja. Saya nak sebut sini dia punya perjalanan dia. Panjang cerita ni sebenarnya, tapi saya cuba ringkaskan supaya kita faham. Ini baru peperangan yang ketiga ni, dia ada banyak lagi. Lepas ni ada satu lagi saya nak sebut. Ini berkenaan kesihatan. Maka pada bulan Mei ini, 22-28 Mei,
maka akan ditandatangani oleh wakil Malaysia, tak tahu siapalah, Menteri Kesihatan ke, DG ke, siapa ke, wallahu alam, akan pergi ke WHO punya assembly. Di sana dia akan tanda tangan, dan bila dia tanda tangan, maka selepas itu akan berlakulah enforcement dalam masa 6 bulan. Dalam masa 6 bulan, iaitu November 2022. Maka kita nampak macam mana dia nak enforce kalau tidak ada apa-apa. Akan tiba-tiba banyak orang mati, banyak orang sakit, tiba-tiba ada wabak baru, penyakit baru pula. Sekarang ni bukan lagi COVID-19, bukan dah. Sekarang ni ada TB, tuberculosis, batuk kering, ada pula penyakit AIDS dah mula merebak, adalah benda-benda yang merebak ni. Maka mati-mati, sakit-sakit kembang-kembang, sehingga akhirnya pada bulan 11 activated of this signatory, tanda tangan ni diactivate 6 bulan, maka bulan November and United Nations masuk ke Malaysia. WHO masuk ke Malaysia. Dia masuk dengan pakar dia. Maka dia pun isyaharkan Malaysia dalam darurat. Darurat ni bukan dikontrol oleh MKN, bukan dikontrol oleh Yang Bertuan Agong, tapi dikontrol oleh WHO. Maka tiba-tiba orang politik kata tak boleh. Ismail Sabri kata kita tak boleh, kita kena buat pilihan raya juga. Maka dia kata tak boleh Tuan Datuk Seri minta maaf, tak boleh arahan WHO kena PKP, tak boleh pilihan raya. Maka tiba-tiba Datuk Seri Ismail Sabri nak buat juga pilihan raya, UMNO nak buat juga pilihan raya, parti politik nak buat juga pilihan raya. Maka mereka dikuarantinkan, duduk di bawah akta IHR, akta preventif pandemik yang mereka gubal, yang mereka buat. Mereka yang isyaharkan darurat, mereka yang isyaharkan pandemik, mereka yang isyaharkan solusinya, macam mana nak buat. Total control. Apabila mereka tidak boleh nak buat dengan gitu, maka mereka akan mengarahkan military turun, military intervention. Maka military boleh masuk ke negara kita, tangkap siapa yang ditangkap. Maka berlakulah ATM kita duduk tengok, dia tak boleh buat apa-apa. Kita genggam aja tangan kita ni, menggigil-gigil, marah, tengok pimpin kita ditangkap, tengok raja kita dipermain-mainkan. Agong murka, marah, tak boleh. Agong ditahan, kuarantin. Kerana apa? Kerana Agong dikata kena COVID-20 pula, contoh. Dia buat. Dia boleh buat. Dia akan activate bulan November setelah ditandatangan 6 bulan. Maka apabila sampai 6 bulan, bulan November, berlaku disaster. Disaster apa? 2 bencana. Yang pertama bencana kesihatan, yang kedua bencana alam. Dua-dua ini terletak di bawah Global Pandemic Treaty yang dilakukan oleh akta IHR tadi. Maka mereka boleh menurunkan disaster control management mereka, tim mereka duduk kat sini, dia akan define apa kena buat, apa tak boleh buat. Maka ketika itu hilanglah kedaulatan negara Malaysia. Habis kedaulatan negara Malaysia. Kalau mereka orang baik, orang beriman, orang bertakwa, orang Islam yang jujur, tak apa, kita boleh percaya ke dia. Tapi rupanya mereka ada kepentingan-kepentingan tertentu. Mereka ada matlamat-matlamat tertentu yang saya sebut awal-awal tadi. Mereka nak menghancurkan orang-orang yang beriman. Maka mereka akan buat. Maka setelah mereka berada di sini, saya bacakan dia punya sedikit, saya baca poin-poin dia bagi tuan-tuan nampak. Setelah mereka berada di Malaysia, maka mereka akan melakukan planning One Health, One World Government. One World Government, health, kesihatan dan kerajaan satu dunia, di mana masa itu Malaysia cannot object. Tapi kita punya lawyer kata, boleh object. Sebab kita punya parlimen mengatasi segalanya. Betul. Tapi setelah kita sign, kita dah mengaku, maka kita dah menjadi malu Allah dengan antarabangsa. Singapura ikut, Thailand ikut, Indonesia ikut, Brunei ikut, semua ikut. Tiba-tiba Malaysia tak nak ikut. Kita dah sign. Kalau kita tak sign tu lain. Sekarang kita dah sign. Maka Malaysia akan kehilangan hak untuk objek, untuk melawan apa yang ada. Malaysia akan kehilangan kekuatan, kedaulatan negara. Overall, dia akan mengatasi overall all national and local authorities. Semua pegawai-pegawai penguat kuasa peringkat kebangsaan dan peringkat tempatan lokal akan dikuasai oleh mereka.
Ini adalah total invention. Ini adalah penjajahan secara total, akan legally bind, akan diikat dengan perjanjian-perjanjian yang legal, undang-undang antarabangsa, dan akan terlibat dengan military, akan terlibat dengan media control. Mereka akan kontrol media. Maka saya nak sebut kat sini apa yang telah diubah antaranya yang menyebabkan mereka berkuasa. Dengar, ini antara mereka telah tulis dalam IHR pindaan mereka. Apa dia? Nombor 1, control in media information. Bukan lagi Kajol ataupun Menteri Kesihatan ataupun DG yang akan mengeluarkan information, bercakap pada rakyat Malaysia. Bukan lagi Perdana Menteri akan bercakap pada sidang media, tetapi wakil WHO. Control in media information, dia yang akan sampaikan kepada rakyat apa yang dia nak sampaikan. Control in health and genetic sequence data, bukan sahaja dia akan control dari health, kesihatan, dia juga akan kontrol dari genetic sequence data. Dia akan pegang data genetik kita. Kemudian control in food and agriculture, salah satu artikel ialah untuk nak kontrol. Dia akan mengatakan makanan ini boleh makan, makanan ini tak boleh makan. Agriculture boleh makan, yang ini boleh tanam, yang ini tak boleh tanam. Mereka akan kontrol. Control in public order, kalau berlaku beberapa perkara, mereka akan kontrol. Bukan lagi FRU dah. Atau kalaupun FRU, dia yang arahkan. Control in security and power of conduct, mereka akan menguasai keselamatan, bukan lagi MKN. Mereka akan menguasai kuasa, power of conduct. Control in health, mereka akan kontrol kesihatan. Tak mau dah jampi-jampi. Akta 775 mengawal rawatan-rawatan alternatif, mereka akan kontrol semua. Control environment, mereka akan kontrol alam sekitar. Dia kata alam sekitar ni nak banjir banyak, semua banyak, mereka kontrol alam sekitar. Program, dan dia akan mengawal dengan entiti-entiti peraturan yang tertentu. Jadi sebab kat sini, dia akan kontrol semua perkara yang boleh membina kekuatan negara. Maka habislah kedaulatan negara Malaysia apabila IHR ditandatangani oleh wakil Malaysia pada 22 bulan Mei sehingga 28 bulan Mei, Perhimpunan Kesihatan Antarabangsa yang akan berlaku, saya rasa di Geneva. Ya tuan-tuan dan hadirat Allah, ini bentuk peperangan. Ini bentuk peperangan yang mereka sedang lakukan dan jalani, yang kita tak perasan. Yang kita tak perasan, kita ingat kita okey, tak ada apa, dah boleh balik raya, okey dah. Kita dah boleh tak payah pakai mask, dah okey dah. Tak payah kena ambil temperature, dah okey dah. My Sejahtera tak perlu, tak apa, dah okey dah. Kita rasa dah okey, aku dah okey. Rupa-rupanya sedang menanti kita, jeng lebih hebat daripada apa yang kita terfikir. Lebih hebat daripada apa yang kita terfikir. Yang sedang menunggu kita. Kita ingat jeng, okey dah, boleh buka mask. Dah tak ada dah susah, walaupun penyakit-penyakit punya kita sebut tadi, angka mereka yang terkena digambarkan makin ramai yang kena positif sebagainya. Tetapi tak apa, boleh balik raya, boleh baik bagi kita suka-suka, sonok-sonok. Sampai jam, sampai habis minyak dekat highway. Keluar dengan Astro Avani, habis minyak kat highway sebab terlalu ramai orang keluar walaupun tolnya free. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupanya dia sedang melalaikan kita dengan perkara-perkara yang kita rasa seronok boleh hari raya. Rupanya dia nak tanda tangan satu akta yang akan meletakkan kedaulatan negara Malaysia, kedaulatan parlimen, kedaulatan majlis raja-raja ke dalam tong sampah, dalam longkang. Ini yang kita nak kena faham. Kita sayangkan negara kita, kita sayangkan Malaysia, kita sayangkan majlis raja-raja. Tetapi kenapa perkara ini kita tak sedar dan tak faham? Dan mereka sedang melakukan perkara ini. Mereka melakukan dengan sewenang-wenangnya, buat apa dia nak buat. Ini tuan-tuan rahmat Allah. Kemudian selain daripada itu, kita melihat juga mereka akan melakukan peperangan dalam bentuk sosial dan ini, iaitu yang kedua, yang pertama tadi dari aspek treaty, perjanjian. Yang kedua dari aspek mereka akan menegakkan peraturan-peraturan yang berbentuk environment, alam sekitar. Apa dia?
United Nations Environment Program, UNEP, yang telah mereka tubuhkan pada tahun 1972. 1972 ni cukup 50 tahun. 2022. 2022. 50 tahun dulu 1972. Tuan-tuan, kan kita lihat bagaimana pada tahun 1972 mereka telah mengubalkan satu program yang disebut United Nations Environment Program untuk menangani climate disaster, kan, bencana-bencana alam sekitar, bencana-bencana perubahan alam sekitar, yang mana di dalam bencana-bencana itu mereka adalah perancangan-perancangan mereka untuk nak olok-oloknya lah membantu poverty, membantu ekonomi, membantu kehidupan. Olok-oloknya itu yang tersurat nampak yang elok, yang tersirat mereka nak kontrol semuanya. Sampai peringkat mereka nak kontrol kita nak makan apa, nak minum apa, kita nak tanam apa, nak ternak apa, termasuk dalam environmental program yang mereka telah design peraturannya 50 tahun sebelum ini. Maka pada tahun ini 2022 cukup 50 tahun. Selepas ini tuan-tuan, kita akan melihat banyak bencana-bencana alam. Banyak bencana alam. Sama ada bencana alam dalam bentuk banjir, macam mana dekat Shah Alam, macam mana dekat negeri-negeri kita, ataupun tanah runtuh, bencana dari sudut puting beliung lah, taufan, kebakaran. Banyak bencana-bencana akan timbul. Kenapa? Dah cukup 50 tahun dah mereka akan melaksanakan program environment program ini, dan sehingga menyebabkan mereka boleh menubuhkan kekuatan-kekuatan untuk buat peraturan sehingga mereka boleh kontrol semua yang ada. Ini peperangan. Dan kalau desain IHR tadi pada 22 hingga 28 hari bulan ini desain yang itu, maka UNEP ataupun United Nations Environment Program ini termasuk di dalam Global Pandemic Treaty, termasuk dalam IHR. Termasuk. Maka kita terpaksa terima peraturan dia. Dia boleh hantar militeri dia, United Nations punya tentera ke Malaysia. Bukan sebab nak menjaga keamanan di Malaysia yang berperang. Sebab orang Malaysia memang tak suka perang. Tetapi mereka nak menjaga peraturan mereka. Nak tengok ada hutan yang dikatakan telah dibotakkan, telah dicabut, maknanya pokok-pokok tadi mengganggu. Kemudian dia mengatakan ada tanaman-tanaman yang beracun contohnya, kan. Maka dia akan buat program-program, maka dia akan kontrol semua sekali. Sebab itulah kita lihat bagaimana pihak Menteri Kesihatan menyebut garam, siapa nak makan garam, garam kena tambah A, B, C dan D. Dah garam tu tambah iodine lah, dah tambah sebagainya. Gula nak kena tambah sekian-sekian. Tepung nak kena tambah sekian-sekian. Beras nak kena tambah sekian-sekian. Kenapa? Kerana mereka nak mengontrol makanan. Mana-mana beras, garam, air dan sebagainya yang tak mengikut sukatan mereka antarabangsa tadi, maka itu akan diharamkan, tak dibenarkan. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, air Zam-Zam yang sepatutnya kita boleh bawa balik daripada Mekah. Air Zam-Zam yang patutnya kita boleh bawa balik kat sini untuk tujuan-tujuan pelbagai. Tiba-tiba air Zam-Zam diharamkan, tak boleh datang sini. Kalau boleh datang pun hanya 5 liter agaknya, itu pun kalau nasib baik begitu. Wallahu a'lam. Mereka kontrol semua sekali. Ini peperangan dunia ketiga ni macam gini. Sebab tu kita kena peka. Kita kena peka dan kita kena ambil perhatian, ambil berat. Jangan jadi syaitan bisu. Siapa syaitan bisu? Apa yang kita tahu ni, yang ada pada hari ni yang kita sampaikan, kita tahu dah. Kita faham dah, tapi kita diam walaupun kita ada akses kepada Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang ada akses kepada Yang di-Pertuan Agong, sampaikan kepada pada dia. Sampaikan. Siapa ada akses kepada sultan-sultan, sampaikan. Siapa ada akses kepada menteri, sampaikan. Perdana Menteri, sampaikan. Bahawa akan berlaku satu tanda tangan yang akan meruntuhkan negara, kedaulatan negara Malaysia. Tuan-tuan, dia punya detailnya ada. Saya ada detailnya, tapi saya tak boleh nak sebut malam-malam ni. Saya akan jadi lambat. Mungkin subuh besok pun habis. Itu pun belum tahu lagi.
Kita akan buat satu convention insya-Allah. Kita akan ceritakan pasal ni. Kita akan ceritakan pasal ni kepada rakyat. Tapi malam ni saya cuma nak sebut bahawa peperangan dunia ketiga sedang berjalan. Bukan antara negara lawan negara. Tetapi di antara orang yang memusuhi Allah, memusuhi Islam, akan melawan dengan Islam. Kita ni, kita ingat okey tak apa kot, aku okey kot. Kan? Kita ingat gerakan Islam, saya ni gerakan Islam, berada di atas jalan yang benar, tak apa kot, kita ikut je lah. Ikut je pemimpin. Kita ikut pemimpin yang tidak ada ilmu tentang realiti. Tidak ada ilmu tentang wakil yang berlaku sekarang ni. Maka kita takkan tahu apa yang sepatutnya kita buat. Kita ingat sama 2022 sama macam 1922 sama. Kita ingat sama. Tak sama. Kan? Kita ingat sama 10 tahun dulu dengan sekarang, tak sama. Kita ingat sama 20 tahun dahulu, 30 tahun dahulu. Kita umur kita 30-an, 30 tahun dahulu saya sekarang tak sama. Sekarang kita di medan perang, kita sedang diserang dan serangan itu berbentuk serangan yang betul-betul sulit. Kita tak nampak pelurunya itu, tak nampak. Melainkan kita ada ilmu, kita ada hati yang bersih, basirah, maka kita akan nampak kan, serangan-serangan yang mereka buat. Kita ingat kita kuat, boleh sebut la ilaha illallah, kita boleh sebut, kita boleh bersilat, kita boleh pergi memanah. Dah. Peperangan bukan lagi dalam bentuk yang itu. InsyaAllah akan berlaku peperangan-peperangan yang bersifat fizikal. Tapi sekarang kita diserang untuk dilemahkan. Sesiapa yang tidak mempersiapkan imannya, amalan ibadahnya sebelum keluar Dajjal, pasti tewas, kata Nabi SAW. Maksudnya apa? Maksudnya pada hari ini kita tak tahu apa yang berlaku pada hari ini. Kita ikut saja harus. Just follow the rule. Be a good citizen. Tak nak fikir, tak nak rasa, maka kita akan tewas. Nabi dah sebut dah, kita akan tewas. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, kita kena faham hakikat ini. Apa yang saya cuba sebutkan ini semua ada fakta. Saya ada fakta komplit. Dan kami berbincang bukan hanya sekadar di peringkat negara Malaysia. Kita berbincang sampai peringkat internasional. Kita buat perbincangan Zoom kan, dengan internasional, dengan kawan-kawan kita NGO di Amerika, NGO di Turki, NGO di merata tempat. Kita berbincang dan cuba mencarikan perkara-perkara yang boleh memperkuatkan umat yang ada pada hari ini, yang hidup dalam keadaan lalai. Gembira dengan hari raya. Sambut hari raya dengan seronok. Dah 2 tahun kita tak sambut raya. Tahun ni lah kita raya. Raya sakan. Lupa kita dalam perang. Lupa kita diserang. Lupa kita sedang hendak mahu diancam dan dibunuh oleh mereka. Pisau dah sampai kat sini dah. Tuan-tuan, pisau dah sampai kat sini. Kita tak tahu lagi pisau dah sampai kat sini. Pisau dah sampai kat sini, cuma dia nak tarik aja. Nak tarik saja. Ini realiti yang ada pada umat pada hari ini. Tapi kita masih lagi rasa tak apalah. Okey, tak apa. Kita dah keluar daripada pandemik. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Betul, kita kena wajib bersyukur pada Allah. Tetapi wajib kita mengetahui apa yang sedang berlaku, barulah kita boleh melaksanakan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Baru kita boleh buat, baru kita boleh melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, kita hanya hidup dalam mimpi-mimpi yang dicipta oleh Dajjal, oleh Iblis yang mahu kita lalai dengan suasana aman damai di negara kita ini. Lalai dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Buat majlis raya, sambutan raya, 70,000 orang datang. Lalai dengan makanan-makanan yang enak-enak. Olok-oloknya dia tak ada masalah dah. Kita dah tak ada masalah dah. Kita dah okey dah. Tak perlu pakai mask dah. Tak perlu dah. Rupa-rupanya kita sedang diancam oleh bahaya yang lebih besar daripada peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua. Lebih besar lagi sekarang ni. Tapi kita dalam keadaan lalai. Yang ulama-ulama cukup dengan fatwa-fatwa. Kita boleh makan penguin, tak boleh makan penguin. Cerita pasal makan penguin. Ulama yang muda-muda pula, kita cukup dengan berTikTok. TikTok aja. Ada cerita hantunya, ada cerita lawaknya, ada cerita bodohnya. Kan?
Yang orang-orang agama pula, okey, Alhamdulillah kita dah boleh semayang. Walaupun tak rapat macam dulu, at least dah boleh rapat. Alhamdulillah, okey dah. Dah boleh semayang, okey dah. Nak masuk tak perlu tengok lagi dah. My Sejahtera tak perlu scan. Kita rasa dah okey dah. Kita tertipu dengan apa yang mereka mainkan kepada kita. Kita terlupa ada ancaman-ancaman yang besar. Saya nak jumpa dengan tuanku pun susah. Sampai sekarang tak dapat jumpa. Kami nak jumpa dengan tuanku. Nak sampaikan kepada tuanku. Sampai sekarang tak boleh nak jumpa. Macam-macam alasan. So-called penasihat-penasihat tuanku. Macam-macam masalah. Ni hari raya, tunggulah kejap, apalah sebagainya. Saya kata urgent ni. Dia nak sign 22 hari bulan, 28 hari bulan. Mereka nak tanda tangan. Kalau dah tanda tangan, masa tu kita dah malu. Allah dah nak tarik balik tanda tangan kita tu. Ini permainan Dajjal. Permainan Dajjal. Maka tuan-tuan dan puan-puan Allah, sampaikanlah apa yang saya sampaikan pada malam ini. Sebenarnya tajuk ni ada lagi tuan-tuan. Saya ada peperangan lagi yang saya nak sebut. Fasa-fasa. Saya bagikan kepada 5 fasa peperangan. Fasa pertama mereka menjatuhkan hukmah al-hukmu, pemerintahan. Fasa kedua mereka merosakkan pendidikan. Sehingga doktor-doktor kita ni lebih percaya kepada sains daripada percaya kepada Tibbun Nabawi. Lebih percaya kepada aliran Rockefeller, Medical Rockefeller. Lebih percaya kepada Medical Rockefeller daripada percaya kepada Tibbun Nabawi, rawatan daripada Rasul. Ini pendidikan. Mereka memerangi pendidikan kita sehingga minda kita, akal kita, hati kita kotor, rosak, syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, peperangan dari sudut sosial. Ini baru satu saya bincang. Ada 2-3 lagi. Yang keempat, peperangan dari sudut kontrol. Dia akan menguasai 100%. Ini saya akan sambung besok. Dan yang kelima, peperangan Malhamah Kubra. Peperangan yang sebenar. Malhamah Kubra. Dia nombor 5. Sebelum sampai nombor 5, kita kena tengok nombor 3, nombor 4, nombor 1, nombor 2. Kalau tak, sebelum sampai peperangan nombor 5, nombor 3 kita dah kalah dah. Kalau tak sampai nombor 5, nombor 4 tak sampai, nombor 3 tak sampai, nombor 2 kita dah kalah dah. Nombor 1 dah memang kita kalah. Nombor 1 memang kita kalah dah. Osmania dah jatuh. Nombor 2 kita kalah. Nombor 2 memang dah kalah dah. Kita dah jadi hamba kepada Tuhan-Tuhan yang banyak pada hari ini. Wa yazbillah min zalik. Nombor 3, kita sedang diproses, sedang diserang dengan bertalu-talu. Nombor 4, insya-Allah kita akan sambung nanti. Nombor 5, Malhamah Kubra. Nombor 5, mereka panggil Armageddon. Nombor 5, kita bangkit. Tapi nak sampai nombor 5, nombor 4 kena menang. Nombor 3 kena menang. Nombor 2 kena menang. Nombor 1 dah kalah dah. Nombor 1 dah kalah. Tuan-tuan pemerhati betul, harap kita dapat faham apa yang saya cuba sampaikan. Siapa mereka yang baru masuk ni? Saya minta tuan-tuan tolong dengar daripada awal. Apa yang saya sebut tentang peperangan dunia ketiga dan ancaman kepada negara kita. Sebenarnya bukan negara kita sahaja, tapi ancaman kepada seluruh orang beriman. Kalau kita beriman, kita Islam, kitalah yang menjadi sasaran peperangan tersebut. Tapi kalau kita tak beriman, tak Islam, kita tak kisah. Tak apalah apa berlaku pun. Jadilah kita orang yang lalai, orang yang akan dibantai, orang yang akan diperkosa, orang yang akan dizalimi, orang yang akan dibunuh mindanya, pemikirannya, akalnya akan dibunuh, imannya, jiwanya. Ini tuan-tuan rahmat Allah. Mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan pada malam ini dapat memberi sedikit sebanyak kebaikan kepada kita. Saya minta maaf, malam ni suara saya agak tinggi. Saya minta maaf kalau ada tersalah silap dalam percakapan saya. Saya minta maaf kalau ada perkara-perkara yang saya sampaikan ini menyentuh hati yang tidak sepatutnya. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf pada tuan-tuan puan-puan. Tidak berniat saya untuk melukakan siapa-siapa, merendahkan siapa-siapa. Tidak ada niat. Saya cuma nak menyampaikan apa yang berlaku dalam realiti hari ini kepada semua bilangan, sama ada kepimpinan yang paling tinggi yang di Pertuan Agong ataupun kepada mereka yang paling rendah, rakyat-rakyat yang tak ada apa-apa, ataupun kepada pemimpin-pemimpin gerakan Islam, begitu juga kepada pemimpin pertubuhan Islam, ataupun kepada pemimpin-pemimpin yang ada dalam NGO,
marilah sama-sama kita faham bahawa kita berada di satu zaman yang mana kita perlu bersama-sama, perlu kita bekerjasama, berniat bersatu padu untuk kita faham, memahami, kenal, mengenali, lengkap melengkapi, kasih mengasihi, sehingga kita dapat bangkit bersama-sama dengan al-mahdiyin, dengan mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. فاسك اللهم رابطتها ومدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita sambung besok malam ataupun besok lusa malam insya-Allah. Tapi saya mungkin akan travelling insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.